Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka amin. Kita seperti biasa mulakan dalam talbiyah. Awak ni labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita tengok hari ni kita selain keempat ni dia keluar slide lain pula. Sekejap. Hari ni tajuk keempat ni. Yang ni. Rukun haji, ihram dan wukuf. Okey, kita tengok. Hari ini berkaitan benda yang sangat pokok dalam asas ataupun ibadah haji. Kenapa banyak semut ni? Bunyi semut ni. Ha? Okey, ha? Ha? Pakai ni. Okeylah. Kita pakai ni. Rukun haji. Okey tuan-tuan, dalam ibadah haji ada rukun dan wajib adalah sesuatu yang berbeza. Tak sama dengan ibadah yang lain. Rukun dan wajib benda yang sama. Tapi dalam haji dan umrah, rukun dan wajib benda yang berbeza. Ada sikit perbezaannya. Kalau kita tengok di sini, rukun haji iaitu pekerjaan yang mesti dilakukan. Okey. Mesti. Kita ingat benda yang mesti buat, maksudnya wajib buatlah. Rukun tu wajib buat, tak boleh tinggal. Kalau sengaja tinggal, berdosa. Dan dosanya dosa besar. Pekerjaan yang mesti dilakukan oleh jemaah haji ketika mengerjakan ibadah haji. Ya betul, faham. Jika tak buat, jika tak ditunaikan, haji seorang masih tidak sah. Sama ada tak sah, tak sempurna ataupun tergantung. Tak sempurna, tak tergantung ni sama lah. Maksud lagi tak selesai, selagi itu tak sah haji lagi. Mesti selesaikan juga.
Dan sebab apa? Sebab dalam rukun haji ada perkara yang kalau tak buat tak sah terus. Ada dalam rukun haji yang tak buat memang tak sah. Contoh niat. Tak niat haji, dia buat Arafah, Muzdalifah, melontar semuanya. Tapi awal-awal fikir-fikir tak niat pun haji, memang tak sah haji dia. Okey. Ada rukun yang kalau kita tak buat, dia sah, cuma belum sah. Belum sempurna, belum sah. Selagi tak buat, selagi itu tak sah. Buat, baru sah. Contoh, tawaf, sa'i. Tawaf haji, sa'i haji. Kita boleh lewatkan berapa lama pun. Katalah haji tahun 1440, kita niat haji 1440 tahun hijrah. Lepas itu dia koma sakit mungkin sampai setahun, sampai 1441 baru sedar. Dia belum buat tawaf sa'i. Berarti sepanjang setahun dia masih dalam ihram. Selesai je tawaf sa'i, walaupun setahun yang lepas, setahun yang ke depan tu, 1441, sah hajinya. Faham? Yang terhalang sebab dia tak buat tawaf haji. Itu contoh-contoh. Ada lagi yang lain. Maksudnya tawaf, kalau dia tak buat, kita tak boleh kata tak sah. Cuma belum sah. Buat je tawaf, okey, selesai. Sa'i pun macam tu. Walaupun simpan setahun. Ada ke kes macam tu? 5 bulan ada. Orang USJ yang sakit, macam manalah, koma, 5 bulan. Musim haji dia tak selesai tawaf sa'i, tapi akhirnya meninggal dunia lah di Mekah. Tapi dia meninggal tu masih dalam ihram sebab dia belum selesai tawaf, belum selesai sa'i. Dia masih dalam ihram. Katalah dia sedar selepas 5 bulan, sihat, boleh tawaf, boleh sa'i, sah hajinya, baru sah. Jadi ada rukun yang tak buat, kira tak sah terus. Seperti saya buat contoh niat tadi. Tak niat, baru nak niat, tak boleh dah. Niat dia ada time dia. Niat ada time penamat, ada time expired dia. Penamatnya dah tak boleh niat dah. Macam tawaf tak ada penamat, sa'i tak ada penamat. Walaupun setahun 2 tahun simpan, dia koma 2 tahun contohnya, baru buat tawaf sa'i, sah haji dia. Tak mesti. Bila masa. Bila tawaf, saya jawab. Bila tawaf, katalah orang koma tadi 5-6 bulan, tak mestinya tunggu musim haji akan datang baru nak tawaf. Tak. Bila sedar, pergi je lah. Bila masa. Kak, ada soalan tadi? Niat dia kena ada lafaz niat ayat yang tertentu di tempat tertentu. Tak boleh niat di mana-mana. Ada tempat tertentu disebut miqat, nanti kita masuk dalam tajuk. Dan niat tu mesti di hati. Yang tadi pun niat di hati juga. Cuma mungkin tak kena tempatnya, tak kena masanya. Kalau sekadar niat yang tak kena lafaznya, aku nak buat haji, memang niatlah hati aku nak buat haji, tapi lafaz niat tu tak lengkap. Tak. Sebab mana sebut ihramnya, pakai ihram. Dalam lafaz niat haji, saja aku mengerjakan ibadah haji dan berihram dengannya, yang tu kita tak lintas pun. Selalu niat di rumah kita ni, saya nak pergi haji, tak lintas pun pakai ihram tu. Dan yang makna niat yang kita maksudkan ni qasad. Qasad ni memang tujuan yang tu, maksud sebut yang tu betul. Kalau kata aku nak pergi haji, sekarang ni pun kita terlintas, saya nak pergi haji tahun ni, kan? Sekarang pun kita terlintas, saya nak pergi haji tahun ni, takkan dah kira niat haji? Belum lagi, itu baru azam, baru cita-cita. Yang niat yang qasad betul-betul, ajar aku mengerjakan ibadah haji, ihram dengannya, pada tempatnya, pada masanya. Okey, kita teruskan lagi. Maksudnya, kalau tak buat, ada yang perkara yang tak buat rukun menyebabkan tak sah. Ada yang tak buat rukun menyebabkan belum sah. Tergantung lagi. Dan masih tertakluk dengan selagi tak selesai rukun, selagi tu tak selesai haji, selagi tu masih dikira dalam kena jaga larangan ihram.
kena jaga larangan ihram. Okey. Itu rukun. Ada 6 perkara yang kita semalam pun dah tengok. Niat, yang pertama niat ihram haji, niat haji. Yang kedua, wukuf di Arafah, tawaf, sa'i, semua macam dalam umrah juga. Tertib pada kebanyakan rukun. Lepas tu kita tengok wajib pula. Wajib kalau tuan-tuan compare antara wajib dengan rukun tu, bezanya kat mana? Satu perkara je beza dia. Okey, yang pertama poin yang merah ni, pekerjaan yang wajib dilakukan. Sama tadi rukun pun wajib buat. Sama aja. Tapi kalau tak buat, kalau tak menunaikan, tak buat salah satu perkara wajib, haji tersebut tetap sah. Ni bezanya dengan rukun tadi. Yang wajib haji tetap sah, tetapi kena ada damnya. Dam tak sama. Tengok apa kesalahannya, apa yang dia tinggal. Ada tinggal, kena dam kambing. Ada yang tinggal, kena dam sekadar sedekah 60 rial. Ada tinggal, sekadar puasa 3 hari. Jadi tak sama. Tengok apa kesalahan. Nanti dalam tajuk dam. Okay, tapi kesimpulannya dia adalah bila ada kesalahan, mesti ada dam. Menurut syarat-syaratnya. Dan kalau sengaja buat, sengaja tinggal, dosa. Jangan kata, oh, berapa kena bayar Ustaz? Seekor kambing. Tak apalah, saya bayar 5 ekor. Saya tak nak buat. Oh, tak boleh. Itu dosa besar. Kita nak buat haji, nak dapat pahala, nak ampun dosa, tapi tambah dosa lagi pula. Benda yang wajib. Habis itu yang kata kena dam tadi, itu kalau tak sengaja, ataupun ada kesulitan lain yang menyebab ada halangan-halangan tertentu. Memang tak boleh nak buat lah. Bukan sengaja, tapi tak boleh nak buat. Yang tu baru ganti dengan dam, dikira tak berdosa. Sebab tak sengaja. Bukan kita sengaja-ngaja nak tinggal. Tidak. Okay, faham tak? Beza rukun dengan wajib. Dua-dua wajib buat. Rukun wajib, wajib pun wajib, mesti buat. Bezanya, rukun kalau tinggal, mungkin tak sah, mungkin belum sah, atau belum sempurna. Kalau wajib, tinggal, sah haji, tapi kena bayar dam. Kena bayar dam. Dam, tak semesti bayar on the spot, terus, immediately waktu tu juga, tak. Walaupun kita berhutang dam. Ada orang berhutang dam, kahwin pun Piramli hutang, kan? Dam boleh berhutang lah, tapi janganlah sampai berhutang, kan? Kalau mampu teruskan. Ini cerita orang tak mampu. Kalau tak mampu, dah balik Malaysia dah, ada lagi hutang dam tu, dam ni tak bayar, langsaikan. Tapi tak boleh di Malaysia, kena post orang pergi umrah. Engkau nak pergi umrah bulan depan, nah, aku ada dam dulu, kambing seekor, yang ni sedekah, yang ni sekian. Dia amanah lah, kena tolong tunaikan. Tak boleh bayar di sini. Dam semuanya mesti di tanah suci Mekah. Tak boleh Madinah. Luar kawasan Mekah, sempadan Mekah pun tak boleh. Contoh, ada orang, dia ada dam, nak kena sedekah 60 rial. 60 rial. Tapi nak kena bagi 6 orang. 1, 2, 10 orang, 10. Dia pergi ke Masjid Tan'im nak buat umrah. Nampaklah orang tu uzur sungguh. Dia pergi sedekah di situ, bagi dam. Niat dia dam 10 rial. 5 lagi dia buat dalam Mekah. Berarti yang 10 kat luar Mekah tadi, di Tan'im luar Mekah, tak sah. Itu kira sedekah biasa. Dia kena tambah lagi 10 dalam Mekah. Sebab damnya di luar Mekah tak sah. Faham? Okey. So kita tengok apa wajib. Ada 6 juga, iaitu niat ihram di miqat. Beza dengan rukun. Tadi rukun niat ihram haji. Sekarang ni niatnya di mana? Ni perbincangan wajib yang pertama. Niat tu di mana-mana, di tempat tertentu. Miqat tu tempat tertentu. Miqat di tempat untuk kita mulakan niat. Tak boleh sewenang-wenang terlajak daripada tu, tak boleh. Yang kedua, meninggalkan larangan. Perkara haram lah larangan ni, benda yang diharamkan tak boleh buat. Walaupun kita mampu bayar 5 ekor kambing tadi,
Kan? Dia rasa Allah Ustaz saya ni berjambang ni tak suka lah, saya selalu berjabat kemas kena cukur 5 hari naik berjambang ni kan. Tak apalah saya bayar berapa semua jambang saya ni. Boleh bayar 5 kambing 10 kambing tak apa Ustaz, nak cukur juga. Tak boleh, itu berdosa. Memang walaupun hajinya sah pada pandangan orang, tapi di sisi Allah dia buat benda yang haram dalam ibadah. Dia buat benda haram dalam ibadah, dosa makin bertambah. Jangan Okey, yang ketiga, bermabit. Mabit ni maknanya bermalam. Bermalam bukannya tidur. Tak semestinya tidur. Orang kata, Ustaz nak kena tidur kot, saya tak ngantuk ni kat Muzdalifah ni, macam mana? Tak payah tidur, tak semestinya. Nak tidur, tidur. Nak jalan-jalan, minum kopi, minum teh, silakan buatlah. Yang penting badan kita ada di situ. Ada time dia, mulanya bila, tamatnya bila, dalam masa tu kena ada di situ. Cukup. Yang keempat, melontar di Jamrat Kubra. Jamrat Kubra. Jamrat ada 3. Jamrah ada 3 lubang, 3 lubang lagi dia kata. Lubang pertama, kedua, ketiga, ataupun dalam bahasa Arab, ula yang pertama, wusta yang kedua, dan kubra yang ketiga. Kubra tu yang ketiga. Dulunya nama Jamrah Aqabah. Dulu nama awal-awal dulu, ingat tahun 2005 kot dia tukar nama daripada Jamrah Aqabah kepada Jamrah Kubra. Kubra. Kubra tu makna perkataan kubra asalnya yang besar. Tapi lubang yang ketiga. Bukanlah lubangnya besar, saja dia namakan macam tu. Okey. Itu pada 10 hari bulan Zulhijjah, hari raya. Yang kelima, bermabit ataupun bermalam juga. Sama cerita malam tadi, cuma ada sikit perbezaan. Malam ni lain sikit, malam ni pun bermalam, caranya, syaratnya lain sikit. Tapi dalam bab nak tidur tak tidur tu sama. Tak semesti tidur, tak semesti duduk diam je, berzikir je, nak jalankan apa, yang penting badan kita ada di Mina. Dalam 3 tarikh ni, 11, 12, 13 hari Tasyriq. Dan yang keenam, melontar pada hari Tasyriq. Apa dia Tasyriq? Inilah 11, 12, 13. Jadi hari Tasyriq ni ada 2 benda yang kita kena buat. Bermalam, cukupkan jam dia, dan juga melontar pun kena buat. Jadi 3 tarikh tu, setiap harinya ada 2 pekerjaan yang wajib. Bermalam pun wajib, lontar wajib. 11 bulan. 12 bulan, malam dan melontar. 13, bermalam dan melontar. Bermalam mesti waktu malam lah kan? Namanya bermalam. Melontar tak semestinya malam. Bila-bila pun. Pagi, siang, petang, tengah hari. Boleh. Okey. Jadi tengok di sini, niat ihram hendaklah di miqat. Ni niat ihram di miqat ni. Dia buat bintang tu sini. Niat ihram hendaklah di miqat atau sebelum. Ni kita akan cerita dalam bab miqat nanti. Okey. Ingat, setelah niat ihram mestilah jaga. Setelah niat di sini tepat, yang ni dah mula kena jaga. Yang ni kena jaga. Larangan-larangan. Okey. Ada soalan sekadar tu? Okey, kita teruskan slide. Niat ihram haji mempunyai kaitan dengan 3 dengan cara mengerjakan ibadah haji. Ini bergantung, ni kategori haji. Semua pergi nak buat haji. Cuma cara kita masuk Mekah tu dengan cara apa? Ada 3 cara ni. Permulaan kita masuk Mekah. Semua nak buat haji. Jangan keliru, ada orang yang keliru lagi. Okey. Bila flight dia turun Jeddah, Jeddah masuk Mekah. Kita tanyanya, haji, Tuan Haji, Tuan, sana tak haji lagi pun kita pergi haji dah. Hajjah, haji senang kan, nak labelkan orang senang. Haji hajjah. Dia tak dapat haji lagi. Panggil je lah. Pak Haji, haji ni niat umrah ke haji? Saya ustaz, saya bayar package mahal 10,000 lebih. Bayar nak datang haji lah. Yalah, niat tu, niat umrah ke niat haji lah ustaz. Dia tak faham. Kita tahu dia jawab tu tak faham. Yalah, semua orang nak buat haji. Cuma cara masuk, ada yang niat umrah dulu, ada yang niat haji dulu, ada yang niat qiran, haji dan umrah. Itu caranya. Okey, ada 3 cara di sini. Tamattu',
Maknanya, buat nota sikit kalau nak buat nota, dahulukan umrah sebelum haji. Dahulukan umrah sebelum haji. Nanti kita akan bagi definisi yang detail lah. Tu nak bagi faham yang tu. Buat umrah dulu, baru buat haji. Ifrad, terbalik. Dahulukan haji sebelum umrah. Maksudnya buat haji dulu. Tamat haji, baru buat umrah. Kontra dengan tamattu' tadi. Okey. Qiran. Qiran disertakan niat haji dan umrah. 2 in 1. Kita serta sekali. Dia niat dua-dua sekali. Bila orang tanya dia, niat haji ke umrah? Saya niat haji dan umrah. Jawab dia yang tu. Baru kita tahu dia ni buat qiran lah ni. Saya buat qiran Zat, niat haji dan umrah. Betul. Okey, itu pemahaman yang perbezaan yang ringkas. Kenapa nama tamattu'? Tamattu' maknanya bersenang lenang. Makna perkataan tamattu' tu, bersenang lenang. Berarti orang yang buat tamattu' ni lebih selesa. Lebih, orang kata apa? Yalah, lebih selesa, lebih senang, mudah. Berbanding ifrad. Ifrad memang mencabar. Ifrad maknanya semata-mata haji. Makna perkataan tu, makna perkataan ifrad. Semata-mata haji. Jadi orang buat ifrad memang mencabar berbanding tamattu'. Okey. Dan qiran. Qiran ni maknanya disertakan. Perkataan itu qiran disertakan dua-dua sekali, 2 in 1. Dalam satu kerja dapat dua-dua, dapat haji, dapat umrah. Okey, kita tengok definisi dia. Ifrad, mengerjakan haji dalam bulan haji. Tahu tak, ingat tak bulan haji? Bermula dengan 1 Syawal, penamat tamat musim haji 10 Zulhijjah. Subuh, kalau lebih tepat, azan subuh pada tarikh 10 Zulhijjah. Itu lebih tepat. Dapat markah 101 markah. Penamat musim haji adalah azan subuh 10 Zulhijjah. Itu musim haji. Okey, dia buat haji dalam musim haji, dalam bulan haji, kemudian mengerjakan umrah setelah selesai amalan haji. Ini namanya haji ifrad. Dah selesai semua haji dah, baru dia buat umrah pula. Ini namanya haji ifrad. Maksudnya mula-mula terbang masuk, dia niat atas kapal terbang tadi, dia niat apa? Niat haji. Saja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya kerana Ta'ala. Sampai dia buat urusan haji sampai tarikh 13 bulan, 14 bulan. Selesai dah tawaf, selesai dah sa'i, habis rukun semua buat. Dah tamat, baru mula balik umrah. Ini namanya ifrad. Selalunya orang yang buat ifrad, orang yang sesuai buat ifrad adalah orang yang penerbangannya hujung-hujung, akhir. Penerbangan akhir. Dulu saya sebut 1 Zulqaidah, ni dah ada tarikh tepat, 1 Zulqaidah, tapi tarikh kita punya masih tak tahu, saya tak ingatlah berapa bulan. 1 Zulqaidah dah penerbangan KT1. Itu nama KT awal. KT awal. Awal-awal sampai tarikh mungkin 20 Zulqaidah ataupun 25 Zulqaidah antara tu. Itu masih dinamakan KT awal. KT ni kapal terbang lah, tapi istilah bertabung haji disebut KT, kapal terbang ni terawal. Terawal ni mungkin ada mungkin sampai 70 penerbangan. 70, mungkinlah 70 penerbangan. Lebih kurang macam tu, saya tak, ni bukan angka yang tepat. Sampai tarikh 20 ataupun 25 Zulqaidah. Itu dipanggil KT awal. Berarti kalau kita dapat hajar-hajar ni semua KT awal, berarti kita faham penerbangan kita landing masuk Madinah dulu. Kita akan pergi Madinah dulu. Orang KT awal mesti pergi Madinah, takkan pergi Mekah. Faham? Ni penerbangan KT akhir.
Kita tahu daripada tarikh tadi, mungkin 20 atau 25, saya tak ingat tu. Ada dia sebut dah. Katalah 25, Zulqaidah. Sampailah 4 Zulhijjah. Ataupun 20 Zulqaidah sampai 4 Zulhijjah. Ini perbangan KT akhir. Orang yang nak buat ifrat, yang KT akhir sangat sesuai. Sangat sesuai. Tu pun masih ada orang yang KT akhir yang nak buat bukan ifrat, nak buat tamattu' juga. Macam mana tamattu'? Kita tengok. Mengerjakan umrah dahulu. Penerbangan dia, okey, tadi orang ifrat tadi, penerbangan mesti orang ifrat ni KT akhir landing Jeddah. Naik bas pergi Mekah. Ini orang yang berpeluang besar untuk buat ifrat. Okey. Yang nak buat tamattu', KT awal mesti tamattu'. Mesti tamattu' sebab dia masuk Madinah dulu. Nak buat ifrat boleh tak? Boleh, tapi tak pernah orang buat. Tak pernah orang buat. Kalau buat tu, seorang daripada 500 juta orang. Mungkin. Tak pernah orang buat. Jadi, dia masuk Madinah dulu. Daripada Madinah, dia niat umrah. Untuk masuk Mekah. Di Madinah nak naik bas pergi Mekah. Dia niat umrah, bukan niat haji. Ini orang yang buat tamattu'. Yang buat tamattu'. Dia mulakan dengan umrah dulu. Dah pergi Mekah, selesai umrah dia, semua selesai umrah, barulah duk relax, pakai baju biasa, kira melawat je lah Masjidil Haram, ulang alik, semayang, zikir, buat ibadah di Masjidil Haram je. Sampai 8 Zulhijjah, orang tamattu' baru niat semula haji. Niat haji balik. Faham tak tu? Saya ulang balik. Orang tamattu' masuk Mekah dengan niat umrah. Daripada Madinah tadi, nak pergi Mekah, niat umrah. Selesai masuk Mekah, selesai kerja umrah, pakai biasa. Lepas tu tunggu 8 Zulhijjah. Wukuf berapa bulan? Aku tak ingat. Okey, wukuf 9 bulan. 8 bulan dia niat haji semula, pakai ihram balik. Tapi niatnya bukan umrah, niat haji. Ini orang tamattu'. Sampai selesai haji, dapatlah hajinya. Tak payahlah buat title, nama apa tuan? Nama saya Tuan Haji Tamattu'. Tak payah. Nak pula Tuan Haji Ifrat Azian bin Man. Tak payah nak cerita kat orang. Kan? Haji sudah. Tapi cara dia buat haji tamattu'. Okey, orang ifrat tadi, saya ulang balik, ifrat tadi, masuk dia takkan pergi Madinah. Orang ifrat tak sesuai melalui Madinah. Sangat sesuai, dia landing flight di Jeddah, naik bas ke Mekah, KT akhir. Yang ni kalau nak buat ifrat, maksudnya niat mula-mula masuk Mekah tu dah niat haji terus. Okey. Ya. Boleh, tapi sangat membebankan. Terlalu panjang dia punya ihram dia. Boleh, bukan kata tak boleh, tak ada larangan apapun. Boleh. Biasanya orang yang dari Madinah akan masuk ke Mekah, lebih kurang 20 hari ikut dia berada sebelum haji. Paling akhir. Berarti 20 hari nak jaga ihram, sangat mencabar. Kalau orang lelaki ni naik tu dia gini, jambang ni kan. Dengan janggut serabut macam ni, memang tak selesa lah. Tapi pahala bagus lah. Dari duduk pahala, lagi banyak. Sebab lagi susah nak jaga ihram, lagi banyak pahalanya. Tapi tu saya kata tu, 1 dari 500 juta orang kot yang nak buat, orang yang masuk Madinah nak buat ifrat juga boleh, tapi mencabar. Okey. Selesai kerja haji baru dia niat umrah. Okey, boleh tak orang yang KT akhir, tadi Ustaz cerita KT akhir buat ifrat, dia nak buat tamattu' juga? Boleh, tak ada siapa halang pun. Pilihan tuan-tuan nak buat haji ifrat tamattu' bukan saya punya pilihan. Saya tak boleh paksa. Buat ifrat, buat tamattu'. Tak ada. Semua pilihan individu masing-masing.
Orang tu katalah satu penerbangan 400 orang, 399 semua buat tamatuk. Dia seorang nak buat ifrat, silakan. Tak ada halangan apa. Cuma bagi tahu kepada petugas kita, saya buat ifrat, saya buat tamatuk. Itu je sebab kita tahu, oh kau buat ifrat tapi pakai baju biasa, salah ni. Kan? Ya. Ya. 4 bulan. Berarti niat tu masa 4 bulan tu lah. Niat haji. 8 bulan tak payah niat apa-apa dah. Orang ifrat dah niat 4 bulan tu. Dia kena jaga larangan sejak 4 sampai 4 bulan, 5, 6, 7, 8. Orang lain baru mula pula niat pakai ihram. Kita masih pakai lagi daripada 4 tu. 8, 9 masih pakai, 10 masih pakai. Mungkin 10, 11 ni lah baru nak buka ihram. Berarti 8 hari. 8 hari kita kena pakai ihram. Orang yang tamatuk tadi, dia mula niat hajinya 8 bulan. 8, 9, 10, 11. 4 hari je. Kita 8 hari. Kalau masuk 4 bulan tu penerbangan akhir, last sekali tu. Kan? Tambahlah kalau yang tamatuk daripada Madinah tadi, mungkin 20 Zulhijjah dah pergi dah. 20 Zulkaidah. 20 penamat 30, 10 hari. 10 hari 1 sampai 11 pula. Ada 21 hari nak pakai ihram kalau daripada Madinah. Kan? Jadi memang membebankan. Susah. Sebab tu kita memang tak galakkan orang yang masuk Madinah buat ifrat. Membebankan. Orang yang buat yang masuk Mekah, kita bagi pilihan. Sama ada nak buat ifrat, silakan. Nak niat tamatuk pun boleh lagi. Malah yang 4 bulan tu saya kata tadi, ataupun ada lagi penerbangan komersial 5 bulan, 6 bulan. 6 tu last penerbangan komersial. Bukan yang catat tabung haji punya. Ada lagi orang masuk 6 bulan, masih nak buat tamatuk. Silakan, pilihan masing-masing. Tak ada siapa larang, tak ada siapa suruh. Boleh buat. Okey, qiran. Qiran ada 2 cara. Qiran ada 2 bentuk qiran. Ya. Berniat mengerjakan haji dan umrah serentak. Memang awal-awal penerbangan kita di miqat tu kita dah niat haji dan umrah. Caranya, saja aku berniat haji dan umrah, berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Sebut siap-siap je itu. Haji dan umrah. Yang tu je bedanya. Perbuatan lain semua sama dengan orang lain. Beza situ je. Beza pada niat. Yang lain sama dengan orang ifrat. Dia kena jaga petang larang. Mungkin masuk 4 bulan tadi, kena 8 hari lah. 8 bulan nak kena niat lain tak? Tak payah. Orang tamatuk mula niat haji, dia tak payah. Dia dah niat dia yang 4 bulan tadi dah okey dah. Pakai niat tu je lah. Pergi Arafah sama, Muzdalifah semua sama. Okey, itu cara yang pertama. Maksud dalam niat awal-awal lagi dah niat kedua-dua benda. Haji dan umrah. Kemudian melaksanakan semua rukun dan wajib haji, umrah pula dikira selesai, sebaik saja selesai dia tak payah ulang umrah. Tamat haji, dia ada dapat haji dan umrah. Nak buat lagi umrah lepas tu, tak apa, tak ada larangan, nak buat-buatlah. Tapi kalau tak buat pun boleh nak balik Malaysia terus pun dah boleh dah. Faham Okey, qiran pula yang kedua. Qiran yang kedua ni, dia mula niat nak buat tamatuk. Katalah penerbangannya 4 bulan. 4 bulan Zulhijjah, dia niat umrah. Macam orang tamatuk ni. Dia niat umrah. Khususnya selalunya berlaku pada orang perempuan. Dia niat umrah. Sampai di Masjidil Haram, tiba-tiba tengok dia mula datang haid. Okey, tertangguh umrah dia. Tak tawaf, tak sa'i, tak gunting umrah. Orang lain dah buat semua, dah selesai orang lain punya tamatuk. Dia terhalang dengan haid. Okey, tunggu.
Tunggu 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan orang nak pergi Arafah dah. Dia tak selesai lagi haid dia. Ketika tu 8 bulan, dia tambah satu lagi niat. Niat apa? Niat haji. Tak payah mandi ihram, tak payah apa semua, hanya tambah niat je. Niat saja aku mengerjakan haji dan ihram dengannya. Niat umrah dah ada, tak selesai. Tambah saja aku mengerjakan haji dan ihram dengannya kerana Ta'ala. Berarti yang tadi tak selesai, tambah lagi satu, dah 2 dah dalam satu pekerjaan. Maka jadi hajinya haji qiran. Faham? Selalu kes ni berlaku pada orang perempuan. Orang lelaki jarang lah, kecuali yang sakit. Dengan syarat, yang ni akan jadi haji qiran. Mula-mula dia niat umrah, tak selesai umrah kerana halangan haid. 8 bulan, dia tambah niat haji. Sah hajinya, sah umrahnya, jadi hajinya haji qiran. Dengan syarat, dia belum memulakan tawaf umrah tu. 4 bulan tadi, niat kan? Itu masuk ke Mekah. Mekah katalah dia dah mula 1 pusingan, 2 pusingan. Ataupun 1 pusingan, ataupun separuh pusingan dah mula tawaf. Tiba-tiba terasa haid. Berarti dia dah mula setengah, ataupun 1, ataupun 2, 3, 4, 5. Tak tamat 7 lagi, darah haid datang. Dia dah mula tawaf kan? Tak selesai tawaf kan? Haidnya dah jadi penghalang. Maka orang macam ni tak boleh tambah haji. Berarti tak dapatlah haji musim tu. Dapatlah mak hajah, mak umrah. Orang balik, hajah? Tak, saya umrah je. Saya mak umrah je. Tak dapat haji. Sebab dia dah mula tawaf separuh jalan. Lepas tu, sampai 8 bulan tak boleh nak tambah haji. Orang ni tak boleh tambah haji. Pasal dia dah mula tawaf umrah punya. Faham? Berarti orang perempuan, kalau rasa nak datang haid, lebih baik jangan pergi tawaf. Biar dia datang. Kalaulah kita dah tarikh 4 bulan tadi ni, ataupun sebelumnya 1, 2, 3 tu pun bahaya juga tu. Takut langkah satu langkah, dah datang haid. Berarti nanti kalau 8 bulan, tak selesai umrah, tak boleh tambah haji. Kan? Kita dapat haji je lah. Dapat umrah je lah. Tak dapat haji. Dapat umrah sahaja. Faham? Jadi syaratnya itu ingat lah. Jangan mulakan tawaf. Okey, ada soalan 3 benda ni? Faham tu? Okey, tamattu' mengerjakan ni. Niat ni lafaz-lafaz niat lah. Saja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Saja aku mengerjakan haji dan berihram dengannya. Kena sebut dan berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okey. Niat haji ni, bagi orang yang buat tamattu', dia masuk Mekah dengan umrah tadi kan, 8 bulan baru niat haji. Tapi bagi orang yang ifrat, memang niat haji awal-awal lagi. Bukanlah mesti 8 bulan. Ini kebiasaan. Kebanyakan jemaah 8 bulan. Bukan mesti. Ada yang 9 bulan baru mula niat haji. Bergantung pada package tuan-tuan pilih. Kalau package mahal-mahal, kebanyakan dia pergi Arafah 9 Zulhijjah, tak pergi 8. Orang semua boleh kata berjuta orang, jemaah haji ni berpuluh ribu dah pergi haji Malaysia. Termasuk jemaah haji lain pun dah bergerak pergi dah. Indon lah, Brunei segalanya. Mungkin dah berapa juta orang dah. 8 bulan dah pergi Arafah. Standby 1 hari sana. Tapi package mahal ni, dia tak nak pergi 8 bulan. Biasanya pergi 9 hari bulan. Pagi lepas subuh. Wukuf start Zuhur. Subuh dia naik bas pergi. Tengok bergantung pada package yang tuan-tuan perempuan pilih. Bila nak niat hajinya. Ada orang niat daripada 6 hari bulan lagi. Terpulang. Boleh. Boleh je. Sengaja dia nak niat awal. Tapi kebiasaan. Kebanyakan jemaah 8 bulan. Niat haji untuk pergi ke Arafah. Okey.
Haji ifrad, sebaliknya pula niat haji, kemudian barulah buat umrah. Okey, kita dah terang tadi. Haji qiran, tadi kita sebut, ni lafaz niatnya, sahaja aku, sahaja aku mengerjakan haji dan umrah. Sebut dua-dua benda ni kena sebut. Dan berihram dengan kedua-duanya kerana Allah Ta'ala. Baru je haji qiran. Ini cara yang pertama tadi. Cara yang kedua yang tersangkut dengan haid tadi ni, dia tambah niat haji. Okey. Carta aliran pekerjaan haji. Jadi, kadang-kadang orang ingat, nak selesaikan rukun dulu baru buat haji. Tak. Macam semayang juga kan. Kita belajar rukun 13 benda. Semayang. Sunat banyak. Dalam pelaksanaan praktikal tu adalah tengah rukun tu ada sunat-sunat. Lepas tu rukun pula sunat-sunat. Macam ni lah juga. Niat. Mula sekali, kita niat haji. Contoh kita niat 8 hari bulan tadi. Lepas tu niat tu mesti di miqat. Niat 8 bulan, niat haji di mana? Okey, untuk orang yang dah berada di Mekah dan dia dah masuk tadi buat umrah kan, jadi tamattu'. Okey? Berarti orang 8 bulan dia duduk ada di mana? Di Mekah lah, di hotel dia. Niat hajinya hanya di hotel. Di hotel dia duduk sahaja. Sebelum naik bas. Okey? Untuk niat haji, jangan samakan dengan niat umrah. Umrah cerita lain, hukum lain. Ni haji. Tak semestinya pergi Tan'im. Dia niat di hotel dia. Kalau niat haji, madai di hotel dia sahaja. Tak kena. Untuk haji, bagi orang yang dah berada di Mekah, niat di hotel itulah miqatnya. Tak kena dam. Niat bukan umrah tau. Haji. Umrah lain. Umrah betul yang puan kata tu. Umrah memang kita kena pergi Tan'im. Kena pergi ke miqat di luar-luar tu. Untuk umrah. Untuk haji tak payah. Niat di hotel je. Beza, ada beza. Miqat bagi orang yang haji di Mekah, miqatnya di Mekah, di hotel. Miqat bagi dia di hotel. Miqat bagi umrah untuk dia kena pergi Tan'im ke mana-mana, Hudaibiyah dan sebagainya. Miqat bagi haji di hotel. Dikira miqat lah tu. Tak dikira kesalahan. Tak kena dam. Memang betul dah miqatnya. Okey. Nombor 3, lepas tu dah mula niat di miqat ni, dah kena jaga larangan ihram kita. Lepas tu kita pergi di Arafah, wukuf di sana sehingga 9 bulan. Malam 10 bulan, kita akan bergerak ke Muzdalifah. Bermalam pula di sini. Ada time dia, ada syaratnya, semua kita akan cerita nanti. Lepas tu, kita akan pergi ke Mina untuk melontar 10 bulan. Kita akan, mana lagi? Di situ, kita dah boleh gunting cukur. Rukun mana yang belum buat? Tawaf sa'i belum. Kita boleh tunda belakangnya. Gunting dulu. Ya, betul. Ni perjalanan orang biasa. Maksudnya, kebanyakan package, termasuk muassasah tabung haji, pilih macam tu. Dia melontar 10 bulan, dia dah boleh gunting cukur. Dia tak buat lagi tawaf, tak buat lagi sa'i. Belum lagi. Ini tunda kemudian. Lepas itu, dia akan bermalam 3 malam dan melontar 3 tarikh tu. Baru dia balik Mekah ni, semua berlaku di mana? Di Mina. 3 ni, nombor 6, nombor 8, nombor 9 ni. Berlaku di Mina, cukur gunting pun di Mina. Okey. Yang belum selesai ni, di Mekah. Selesai 14 bulan, 13 ni, mungkin 13 malam dia balik. Balik ke Mekah, carilah peluang untuk tawaf sa'i. Tak semestinya 14 langsung buat. Nak tunda 14, 15, 16, 20 bulan selagi dia berada di Mekah. Tapi ingat, selagi dia belum selesai tawaf sa'i, dia belum sah hajinya. Tak sah lagi. Ihram daripada. Okey? Belakang-belakang ada soalan? Tak ada soalan? Ya.
Ya, betul. Bezanya, yang pertama, tarikh lah. Yang 10 tu untuk 10 bulan. 11, 12, 13 tarikh lain. Dan yang kedua perbezaan, Jamrat Kubra ni satu lubang je. Hanya 7 biji batu, satu lubang sahaja. Lubang ketiga. 10 bulan tu kita lontar satu lubang, 7 biji batu sahaja. Yang nombor 9, item nombor 9 tu, 11, 12, 13, yang tu kena lontar 3 lubang. 7, 7, 7. Untuk 11, 21 biji batu. Untuk 12 pun 21 biji batu. Untuk 13 pun 21 biji batu. 3 lubang. 7 biji, 7 biji, 7 biji. Itu bedanya. Okey. Okey lagi. Pakaian ihram. Ya, sila tuan. Bila masa kita boleh buka ihram yang ni? Bila masa kita boleh buka ihram? Bagi perjalanan yang ikut item number ni, semalam kita tengok kan, cara buat haji tu macam-macam. Mungkin ada jemaah yang tak datang semalam. Cara buat haji tu macam-macam. Tapi ini cara yang popular, yang paling banyak jemaah haji Malaysia pilih jalan ni. Iaitu, kita tengok bermalam, niat nombor 1, niat di miqat, jaga larangan, pergi wukuf Mekah, balik nombor 5 ni ke Muzdalifah bermalam, 6 kita melontar dan boleh cukur. Yang boleh buka ihram tu setelah bercukur. Setelah nombor 7 ni, kita masih berada di Mina. Nombor 7 ni sebenarnya berlaku di Mina juga. Nombor 6, 7, 8, 9 semua berlaku di Mina. Termasuk setelah gunting ni kita dah boleh buka kain ihram. Berarti kita pergi melontar bermalam 11, 12, 13 melontar ni dalam keadaan pakaian biasa, bukan ihram lagi dah. Dan kita selesai Mina, balik ke Mekah, nak buat apa? Tawaf sa'i. Pakai ihram nak? Tak payah pakai ihram. Sebab tu saya kata dulu, orang yang buat tawaf ni jangan pelik. Tengok, kau ni pakai ihram, aku tak pakai ihram. Ustaz aku tak betul ke? So pakai baju biasa. Jangan salah faham. Kita dah boleh pakai biasa. Ada orang tak boleh lagi. Ya, silakan. Cara nak buat haji ni banyak kan. Ni saya sebut cara popular, kebanyakan jemaah macam ni. Boleh kita buat lain-lain cara kan. Contohnya, ni nak bagi tonton pening sikit ni kan. Tapi kena bagi tumpuan. Contoh, okey, nombor 1 tak boleh potong lah, memang dia tetap nombor 1, nombor 2 tetap, nombor 3 tetap, 4 pun tetap. 1, 2, 3, 4 ni takkan boleh berubah. 5, ni boleh. Daripada sini nak pergi Mekah tawaf sa'i dulu. 4, lepas 4 buat 10, 11. Pun boleh. Jadi adalah kona ni, jalan ni. Semua boleh. Tapi mesti ada panduan lah. Tak boleh ustaz kata semua boleh. Hantamnya buat yang lain-lain. Tak boleh juga, adalah turutan dia kan. Tapi ada juga orang lepas wukuf Arafah, terus ke Mekah buat tawaf sa'i. Gunting terus di Mekah. Tahlul awal. Boleh pakai kain ihram, pakai biasa dan buka ihram. Di sini. Lepas tu barulah dia pergi nombor 5, Muzdalifah. Barulah melontar-lontar semua di Mina. Habis haji dia. Ada lagi cara lain. Boleh tambah? Tak boleh, cukup lah tu. Nanti sampai masa dia kan. Saya tengok kedut semua kat sini. Ini kan. Tak, okey. Ya. Ya. Yang lain tu boleh. Okey. Ada satu benda yang satu saya sebut tadi 1, 2, 3, 4. Tapi ada lagi satu benda yang boleh didahulukan daripada 4 ni, iaitu sa'i buat awal selepas wukuf, sebelum wukuf. Okey, tu je satu yang boleh potong. Berarti kebanyakannya 1, 2, 3, 4 lah yang tak boleh potong. Tetapi ada satu je yang boleh. Yang pertama 1, 2, 3 terus sa'i. Sa'i ni jadi nombor 4. Lepas itu baru wukuf, baru benda-benda lain.
Ada cara lain lah. Nanti tak sampai tajuk. Saya tak boleh cerita sekarang. Ya. Lepas nombor 4 buat 7. Tak boleh. Tak boleh. Ada benda tu tak boleh lah. Tak boleh. Okey. Apa tadi macam mana puan tanya ni? Itu pun tak boleh. Ya. Ini untuk orang haji ifrad sahaja yang boleh awalkan sa'i. Hanya orang haji ifrad yang boleh mengawalkan sa'i daripada wukuf. Hanya orang haji ifrad. Tamattu' takkan berlaku. Okey. Qiran satu lagi. Qiran boleh juga. Maaf saya. Ifrad dan qiran. Qiran pun boleh dahulukan sa'i daripada wukuf. Okey, nanti dalam part ni, dalam bahagian nanti kita lebih jelaskan. Lagi ada soalan berkaitan ni? Bagus juga soalan tu, jadi kita tahu ni nampak orang faham ni. Orang yang faham dia tanya. Yang tak tanya pun faham juga. Tak lagi, ustaz ni kata kami tak faham pula. Faham, insya-Allah. Ada lagi soalan? Ya, belakang tuan. Ya. Macam mana niat haji di miqat? Jelaskan balik, saya kurang sayup suara. Ya. Niat di miqat. Okey, betul. Kena dam. Okey. Contoh ada. Yang pertama, yang sepatutnya katalah flight dia daripada KL landing Jeddah. Okey. Sepatutnya orang yang landing Jeddah dan naik bas ke Mekah, daripada Jeddah dan naik bas ke Mekah. Orang ni niatnya di mana? Dia masuk niat umrah ke, dia niat haji, tempat dia niat sejam sebelum landing. Sejam sebelum landing Jeddah. Itu tempat dia niat atas kereta terbang lah. Nama tempat tu Qarnul Manazil. Masuk kereta terbang dia, lintas Qarnul Manazil, tempat dia niat. Kadang-kadang di situ sejam sebelum landing ada orang tidur. Ni masalah. Dia tidur daripada awal, daripada KL kan. Dia hantam lena terus sampai jaga-jaga. Oh, Jeddah dah. Kan? Sampai Jeddah dah. Dia pun tanya Ustaz, kita tak niat dengan Ustaz. Kan? Dah niat semua. Oh, saya terlena, dia kata. Berarti dia niat di airport Jeddah, dah kena dam. Sebab melepasi, dah terlepas. Kena dam lah tu. Nak patah balik, tak mungkin dah nak terbang balik kan. Kalau dia boleh patah balik, okey, tak payah kena dam. Tapi mustahil lah. Itu salah satu contohnya. Selalunya bab tertidur lah. Banyak berlaku. Kerap jugalah kita dengar kes-kes yang berlaku. Termasuk orang naik bas dari Madinah nak pergi Mekah. Miqatnya di mana? Bir Ali. Lebih kurang setengah jam selepas hotel Madinah. Naik bas. Setengah jam. Tapi dia terlena. Dia selalunya berlaku pada perempuan. Dia haid kan. Dia kata saya tak turun ke masjid nanti sebab haid, nak niat tebas je. Dia terlena. Orang naik pun dia ingat, oh ni baru pejam mata je kot. Mungkin dah niat dah kot. Dia pun tak tegur, tak kejut. Bas jalan keluar daripada kawasan Bir Ali, baru dia terkejut jaga. Tak niat lagi. Niat dah terlepas. Kena dam seekor kambing. Itu contohnya. Okey lagi? Ya. Dia kalau ikut kita punya, saya pernah penerangan dan ustaz-ustaz lain pun kata sejam sebelum landing. Jangan terlebih pada tu lah.
Ya. Jadi biasanya dia akan umum lagi 2 jam kita akan melebasi miqat. Lagi 2 jam kita akan landing contohnya. 2 jam, 3 jam sebelum dah mula niat dah. Niat sebelum miqat tak kena dam. Yang kena dam selepas. Contoh katalah tuan-tuan rajin sangat ni, dekat KLA dah niat haji dah pejam-pejam tu aku nak mengerjakan haji. KLA lagi. Dah kira sah haji tuan-tuan, dah mula dah. Kena dam tak? Tak kena. Pasal dia akan lalu miqat juga nanti. Tak kena dam. Cuma dia dah kena jagalah larangan. Orang pakai minyak wangi lagi. Kan? Mungkin tutup kepala lagi sejuk. Dalam kapal terbang dia tak boleh tutup dah. Orang lelaki. Jadi niat sebelum miqat tak kena dam, sah. Selepas miqat sah tapi kena dam. Selepas. Tapi kalau saya tanya pramugara, mungkin tuan-tuan ada tak pramugari-pramugara yang pernah pergi sana? Dia kata lah, sebenarnya Ustaz 15 minit lagi. Tu time emergency lah. Kalau ada 10 minit berarti dah terlepas. Kalau 15 minit ataupun 20 minit sebelum landing, masih ada peluang untuk niat. Tapi kita tak nak lah, takut kawan tu dia pejam banyak harakat kan. Nawai tu, pop dah terlepas. Pejam nawai tu tak keluar lagi. Dah terlepas miqat kena dam. Baik standby awal-awal 2 jam sebelum kan. Selamat. And then macam mana kata? Oh, maksudnya kita tak niat di sejam tu. Kita masuk Mekah, baru niat di sana. Memang boleh kena dam seekor kambing. Sebab kita tak boleh sama kita orang Mekah. Dia kira masuk Mekah tu kena niat ihram dah. Sama ada niat ihram haji ataupun niat umrah. Okay. Kita masuk daripada luar. Jadi kita kena niat tempat laluan kita. Laluan kita Asia Tenggara, miqat Qarn Manazil. Laluan kita daripada Yaman ke? Nama tempatnya Yalamlam. Okey. Pakaian, ni cara pakaian ittiba'. Ittiba' ni yang buka bahu kanan bagi orang lelaki, buka bahu kanan macam tu. Hanya pakai ittiba' ni pada 2 tempat je. Satu ketika tawaf, 3 pusingan pertama sahaja. 3 pusingan pertama sahaja. Masuk pusingan keempat, kena pakai macam ni, tutup. Pusingan keempat, kena tutup macam ni. Dan kena pakai tutup macam ni semenjak daripada hotel sampai dataran tawaf. Bila nak mula tawaf, baru pakai ittiba' buka bahu. Faham? Kadang-kadang orang daripada hotel, daripada airport Jeddah dah pakai macam ni seksa sangat orang tengok kan. Bila angkat beg nak pergi gini, tu dia kan. Gini je keluar. Jangan Jadi pakai sopan, kena pakai macam ni. Dalam semua keadaan, kecuali 3 pusingan tawaf pertama sahaja. Dan keadaan yang kedua, sa'i. Sepanjang sa'i, pakai ittiba'. 2 tempat tu je tuan. Itu termasuk di antara tamat tawaf, nak pergi sa'i pun jangan pakai macam ni lagi. Masih pakai tutup. Dah nak mula sa'i, barulah pakai buka macam ni, ittiba'. Ini banyak kesilapan jemaah kita. Ada soalan mana? Ada kesalahan yang kena dam. Ini kesalahan yang tak kena dam. Kecil je lah kita kata. Kesalahan kecil. Buka. Sebenarnya sunnah Nabi buat macam tu. Sebab mungkin hikmah yang ulama fikir, sebab apa Nabi buat macam tu? Sebab Nabi berjalan daripada Madinah sampai ke Mekah. Perjalanan yang begitu jauh, pemenatkan. Jadi biasa sampai ni lembek lah. Tawaf tak larat. Macam kita lah kan. Naik bas daripada Madinah dengan aircon semuanya, berhenti makan berapa kali punya nasi mandi. Kan? R&R berhenti makan. Itu berhenti makan burger pula. Macam-macam makan. Sampai tawaf, Ustaz boleh tak esok tawaf Ustaz? Larat kan? Beg pula boleh ada orang tolong angkat. Tak larat angkat. Lembek lah. Tapi Nabi datang sampai Mekah, tengok berjalan dengan berlari lagi. Sunnah berlari tu. Daripada jauh tu boleh berlari lagi tawaf.
berlari. Sebab ada musuh duk tengok. Oi, orang Islam jalan begitu jauh, tengok tak letih langsung, masih bersemangat. Dan buka sini tunjuk muscle dia, macam tunjuk kekuatan Nabi kan kepada mereka. Ui, hebatnya, menakutkan musuh. Mungkin itu hikmahnya Nabi buatnya tu, kita pun tiru-tiru kan. Walaupun kita punya tak ada masalah dengan tulang auratnya tulang aurat, tapi kena buka juga pasal sunnah Nabi buat, kita buat. Sunat maksudnya tak tertinggal tu taklah berdosa, cuma tak dapatlah amalan pahala sunat tu. Tutup juga kan, dia sejuk. Okey, tentang selipar di sini kena ambil kira yang terdedah ujung 5 jari. Mesti nampak 5. Kalau tertutup satu tak boleh, maksudnya selipar tu tak boleh pakai, sama ada gunting selipar ataupun beli yang lain. Yang kedua, tumit kena terdedah juga, tak boleh tertutup tumit bagi orang lelaki sahaja. Jadi orang lelaki mencabarlah kalau musim sejuk, memang dah kaki tak boleh pakai stokin, tak boleh pakai selipar tutup, kena jalan pula atas marble gitu. Allah, tak tahan, menggigil kita kalau musim sejuk. Okey tuan, kita tengok ni pakaian biasa. Dan wanita pula, dia sebut sama ada berjubah macam ni ataupun berseluar, tak kisahlah, yang penting macam dia pakai semayang lah. Yang mana pakaian boleh tutup aurat pakai semayang, pakailah ketika dalam ihram. Cuma perhatian di sini, elak dari bersolek tanpa keperluan, nak elak fitnah. Pastikan aurat kita tertutup semuanya, tak ada satu, termasuk satu urat rambut pun kena tutup. Jadi waktu nak tawaf khususnya, kena sama orang perempuan, tolong tengok jap ada rambut terkeluar ke tak, kan? Kalau ada selai terkeluar, batal tawaf dia, tak sah. Masuk semayang pun tak sah. Dan yang ketiga, kain telekung yang bersesuaian dan tidak terlalu nipis menampakkan warna kulit dalam, itu tak sah. Kadang kita pakai yang putih tapi jarang sangat sampai nampak warna dalam. Stokin dipakai tidak terlalu nipis yang menampakkan, masih nampak warna kulit, tak sah. Okey, elok beli yang lebih panjang dan tebal. Ini contoh selipar bagi lelaki. Okey, sunat ihram. Boleh tuan, sunat ihram. Sunat ihram ni kita buat di mana? Tengok kita bergerak perjalanan kita tu. Kalau tuan-tuan KT awal yang masuk Madinah dulu, semua amalan ni buat di hotel. Semua ni buat di hotel, kecuali lah solat sunat ihram. Solat sunat ihram kita elok buat di Masjid Bir Ali. Bagi orang yang daripada Madinah, daripada Madinah, buat semua solat sunat ihram di Masjid Bir Ali. Okay. Dan bagi orang yang datang nak masuk ke Mekah terus, KL landing Jeddah, Jeddah naik bas ke Mekah. Okay. Orang ni perbuatan semua ni di rumah ataupun di hotel Movenpick tu. Kalau orang luar dapat hotel kan, kita orang Lembah Kelang ni tak ada hotel, jadi kita buat di rumah kita. Pakai kain ihram macam mana Ustaz? Boleh pakai di rumah, boleh pakai di hotel kalau ada kesempatan. Pulang. Yang penting lebih baik ready sebelum kita terbang. Itu solat sunat ihram nak buat di mana? Ni terpulang. Boleh banyak pilihan. Nak buat di rumah pun okey. Nak buat di surau hotel Movenpick tabung haji pun boleh. Nak buat di surau terminal KLIA pun boleh. Nak buat semayang atas kapal terbang pun boleh. Yang penting sebelum kita niat. Ni cerita orang nak masuk Mekah. Jadi dua, yang daripada Madinah tadi, orang tu buat di hotel Madinah. Kecuali sunat ihram, semayang di Masjid Bir Ali. Satu. Yang kedua, orang yang nak masuk Mekah terus, KL terus ke Jeddah, Jeddah naik bas ke Mekah. Ceritanya, orang ni kena buat di rumah. Solat sunat, ni boleh banyak pilihan tadi. Di rumah boleh, di hotel Movenpick boleh, di atas kapal terbang pun boleh. Masih ada kesempatan. Okey, yang ni
Amalan sunat semasa niat dan yang ni pun kita nama amalan sunat ihram. Maksudnya kalau dia tak sempat buat, dia tertinggal, taklah menjejaskan, taklah membatalkan dia punya haji. Cuma tak dapatlah amalan sunnah-sunnah. Kita nak buat haji ni kalau boleh ada aksesori dia. Macam kereta kita beli pun tambah yang tu, tambah yang ni, color tu, stiker-stiker apa semua nak pergi cantik. Kan, begitu buat haji ni jangan buat yang rukun wajibnya, kita nak tambah aksesori dia. Sunat supaya nampak lagi cantik haji kita. Allah nilaikan haji tu yang baik. Kerana amalan sunat ni kalau kurang, mungkin kekurangan cacat dalam bab wajib, rukun, sikit-sikit lah catatan, tak sempurna sangat. Sunat ni mampu membantu dan menguatkan, menampung kekurangan tadi. Contoh kita wukuf, tapi wukuf kita tak berzikir, tak apa, memang cacat lah. Sah haji, tapi cacat. Tapi amalan sunat lain kita banyak, mungkin itu menjadi penampung sehingga wukuf kita jadi kuat. Jadi amalan sunat ni kita kena buat semampu yang mungkin. Ya. Okey. Solat sunat ihram kita sebut dulu dalam bab diharamkan sembahyang pada waktu-waktu yang diharamkan. Waktu tak boleh sembahyang sunat, termasuk sunat ihram tak boleh buat. Berarti lepas asar tak boleh lah buat solat sunat ihram. Lepas asar tak boleh. Lepas subuh pun tak boleh. Kena tunggulah time yang dibolehkan. Masuk maghrib maka, ataupun kita buat sebelum awal pun tak apa. Contoh katalah kita nak keluar daripada rumah kita, nak pergi hotel Movenpick dan nak pergi terminal KLIA, lepas asar kena sembahyang asar di rumah, kan? Jadi nak buat solat sunat ihram di hotel Movenpick tak sesuai sebab lepas asar, sebelum maghrib. Kita buat di rumah lah, yang tu sesuainya buat sebelum sembahyang asar. Sama ada lepas zuhur tadi ataupun dah azan asar, kita sembahyang qabliyah asar, sembahyang sunat ihram, baru sembahyang fardu asar. Boleh ya? Jangan buat selepas sembahyang fardu asar. Okey. Seterusnya kita tengok amalan sunat semasa niat ihram, elok menghadap kiblat dan dalam keadaan berwuduk, itu yang paling lengkap. Tapi mungkin kita atas kapal terbang, susahlah nak jaga wuduk, nak ambil wuduk pula susah. Tak apalah, niat tanpa wuduk pun. Amalan sunat selepas berniat, disunatkan kita talbiyah. Bila talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, dengan nada yang kuat bagi lelaki, nada yang perlahan bagi perempuan. Tapi taklah digalakkan diperintah kita supaya talbiyah sepanjang penerbangan 8 jam. Orang lain pun nak tidur juga. Dia duduk tu, labbaik Allahumma labbaik, kawan sebelah nak tidur. Kan? Jangan. Jadi kalau macam tu, tengok kesesuaian, iaitu ketika kita berubah kedudukan. Contoh kita duduk take cushion, nak pergi tandas bangun, labbaik Allahumma labbaik. Perlahan-lahan je lah. Kita kena ambil kira hal orang lain juga. Labbaik Allahumma labbaik. Dah berdiri tadi, jalan-jalan nak duduk, labbaik Allahumma labbaik. Maksudnya teruskan talbiyah. Sekali dua kali dah lah. Kan? Lepas tu daripada atas kereta terbang, turun di Jeddah, turun tangga tu sambil talbiyah. Naik bas, sebab dia naik bas untuk pergi terminal. Turun kereta terbang ada bas untuk pergi terminal. Itu pun talbiyah. Turun bas talbiyah. Jadi pergerakan kita yang berubah-ubah, kita mulakan dengan talbiyah. Tapi nada perlahan pun dah cukup. Jadi kuat ni kalaulah kita semua bersedia untuk ibadah talbiyah. Seperti kita di Arafah, memang semua berjaga macam ni, memang kena kuat-kuat lah. Kan? Elak daripada bual kosong dan perkara lara. Okey, kita tengok miqat. Tengok miqat. Miqat ni, kalau secara detail, miqat ada dua makna. Satu, senang saya terjemahkan miqat ni, sempadan. Saya terjemahkan bagi mudah faham. Bukanlah itu definisi dia. Tapi bagi mudah faham, sempadan. Ada sempadan masa, ada sempadan tempat. Sempadan masa dan sempadan tempat. Sempadan haji pun ada masa dan ada tempat. Miqat bagi umrah pun ada masa dan ada tempat. Bagi haji, sempadan tempat
kita sebut miqat makani. Itu istilah yang lebih detail lah. Miqat zamani, sempadan masa. Umrah pun macam tu. Okay, kita tengok. Miqat makani, miqat zamani, zaman masa, masa. Masa adalah kita sebut lain musim haji. Bulan haji yang tuan-tuan jawab tadi ni. 1 Syawal sampailah azan subuh 10 Zulhijjah. Itu musim haji ataupun bulan haji ataupun apa ni, miqat zamani. Okey. Tempat. Ini miqat makani pula, tempat. Tempat. Tengok di sini ada 2 warna, satu hijau, satu merah. Poin yang hijau ni kalau kita datang dari arah luar untuk masuk Mekah. Datang daripada Malaysia nak masuk Mekah langsung. Datang daripada Madinah nak masuk Mekah. Datang daripada Mesir nak masuk Mekah. Arah luar. Kita tengok dari mana arah kita datang, itulah tempat kita berniat. Ni tempat kita nak mula niat ni. Hijau ni. Jangan tengok lagi yang merah tu. Tengok hijau dulu. Contoh, tuan-tuan datang KLIA, nak landing Jeddah, berarti tempat kita niat adalah Qarnul Manazil. Tak boleh niat di sini, tak boleh sini, tak boleh sini. Kena di sini. Pasal laluan kita lalu kot kawasan dia. Miqat Qarnul Manazil ni di mana? Di Taif. Taif ni timur Mekah. Kalau ada garisan daripada Kaabah tu, kena Taif, kenalah kawasan Indonesia. Arah kita lah. Malaysia, Indonesia dan sebagainya. Okey. Kalau kita datang, contoh kita orang Malaysia daripada KLIA, zap landing di Sana'a. Flight kita Yamaniah contohnya. Landing Sana'a. Sana'a transit baru nak masuk ke Jeddah dan masuk Mekah. Sana'a di mana? Yaman kan? Jadi kita datang daripada selatan arah Yaman, kita kena niat di Yalamlam. Nama tempat. Tak boleh niat di Qarnul Manazil. Saya orang Malaysia. Walaupun kita orang Malaysia, tapi datang arah tak ikut Qarnul Manazil, ikut arah Yaman. Ataupun kita KLIA, kita landing ke mana? Iraq. Tu dia ni nak pergi jihad fisabilillah ni. Landing Iraq. Iraq nak baru turun di Jeddah. Jeddah masuk Mekah. Niat kita di Zatul Aqin. Zatul Iraqi. Ataupun kita pergi ke Mesir dulu. Kahirah. Kahirah nak landing Jeddah. Niat kita Juhfah. Daripada arah Mesir dan juga kawasan Afrika. Utara Afrika. Kalau selatan Afrika di Yalamlam. Yaman ke bawah. Afrika Selatan pun Yalamlam. Bir Ali, kalau kita landing di Madinah. Madinah nak masuk Mekah, niat kita di sini. Itu arah luar. Sekarang kita dah ada dalam Mekah. Kita dah arah luar tadi, Qarnul Manazil, kita niat umrah. Landing dah selesai dah umrah kita, dah pakai baju biasa dah. Kita dah dalam hotel di sini. Nak buat apa? Nak buat umrah lagi yang kedua. Okey. Nak buat umrah kedua, kena keluar ke poin yang merah ni, titik-titik merah ni. Terpulang nak pergi mana? Tak payah pergi hijau. Pergi merah ya. Lebih kurang 16 km. Idha' al-Laban. Dan Arafah 22 km. Arafah lah. Padang Arafah yang kita wukuf tu. Situ boleh niat umrah. Ataupun di sini, ataupun sini. Yang paling dekat Tan'im lah. Lebih kurang 5 hingga 10 km. Jarak jalan itu. Itu untuk umrah. Adapun untuk haji, kita tak payah pergi mana-mana. Duduk di hotel, niat di hotel sahaja yang saya sebut tadi. Untuk haji, niat di hotel sahaja. Faham? Ini semua titik-titik ni adalah miqat tempat. Miqat makan ni. Kita ingat tempat laluan kita ni lah. Kalau nak masuk Mekah terus, saya punya miqat, Qarnul Manazil. Jarak Qarnul Manazil sampai Mekah 100. Mekah sampai airport Jeddah 100. Jadi Qarnul Manazil sampai Jeddah 200 km. Itu yang pramugara tadi kata, 15 minitnya dia kata. 200 km kau terbang, zap 15 minit ni kan. Ataupun lebih kurang macam itulah. Jangka. Tapi elok 2 jam sebelum kita dah standby dah niat. Supaya tak terlepas. Okey, faham Miqat.
Terus. Ini huraian tadilah. Okey. Ini arah. Yaman, ya lam niatnya. Datang dari Madinah, Bir Ali ataupun namanya Zul Hulaifah. Daripada Syam ni Syria, Tunisia, Utara Afrika tu. Palestin termasuk juga di Juhfah. Niatnya di Juhfah. Juhfah ni dalam kawasan Saudi lah. Iraq, datang daripada Iraq, datang daripada Iran, daripada negara Tantan, Turkmenistan, Tajikistan, semua tu Zatu Irqin. Daripada Najat ni Riyadh, Emirates, Dubai, Abu Dhabi, semuanya lah. Termasuk India, Bangladesh, Sri Lanka, Malaysia, kita semuanya niat kita di Qarnul Manazil. Laluan di situ. Kini miqat. Tak boleh salah miqat. Kalau arahnya datang ikut Qarnul Manazil, tapi dia niat di yang lam, tak boleh. Dia kena niat Qarnul Manazil. Faham tak? Ini gambaran masjid lah. Ini masjid, namakan Masjid Tan'im. Tan'im ni nama tempat. Tempat Tan'im. Nama masjid Sayyidatina Aisyah. Jadi yang keliru, kadang-kadang kita nak naik teksi nak pergi ke Tan'im. Driver teksi kata, Aisyah. La, saya Zainab, bukan Aisyah. Boy. Kan? Ada orang buat lorak. Dia kata dia Zainab, bukan Aisyah. Maksudnya masjid, nak pergi Masjid Aisyah ke? Nak pergi Aisyah ke? Nak buat umrah? Kadang-kadang dia sebut 3 nama. Tan'im. Kadang-kadang Aisyah. Kadang-kadang dia sebut umrah. Tu teksi nak pergi sini semua ni. Yang ni Hudaibiyah ataupun nama tempat Syumaisi, nama tempat besar. Nama masjid ni di Hudaibiyah, nama tempat kecil. Okey, di Ja'rana. Dua-dua masjid ni, terutama Masjid Hudaibiyah lah masjid yang paling kecil. Kalau musim haji, bukan musim haji, saya pergi umrah bulan 12 ni pun saya tak bagi jemaah turun bas, niat tebas je lah. Bila turun bas nak cari berjam-jam, jemaah tu cari bas tak jumpa, nak queue tandas lagi. Lah ni tak payah sembahyang sunat ihram. Tak payah, pasal kita nak masa ni nak pergi zuhur sempat di Masjidil Haram. Dah lewat dah. Jadi kita niat tebas tanpa sembahyang sunat ihram. Tanpa wuduk pun. Niat tebas, dah jalan balik masuk Mekah. Sempat sembahyang zuhur sana. Bagi orang yang dah turun, tunggulah berjam, kau ni tak sampai lagi. Yang ni queue, yang ni tukar tudung tak habis lagi. Kan? Ihram tak selesai lagi. Berjam-jam. Tamam musim haji macam tu juga. Bulan 12 musim haji teruk. Bulan Ramadan satu lagi. 3 musim ni, memang kita tak galak lah. Bukan lebih elok, jangan turun. Untuk keselamatan. Bagi Ja'rana okey sikit. Tu pun padat juga. Bulan 12 lagi, musim bulan 12 itu padat sangat. Okey. Itu tempat yang popular lah untuk kita umrah. Peringatan, jemaah haji yang melakukan haji tamattu' akan berniat ihram haji di bangunan penginapan. Itu miqat bagi jemaah haji yang dah berada dalam Mekah. Niat di bangunan penginapan hotel di Mekah 8 Zulhijjah hari Tarwiyah. Sebelum bertolak ke Arafah. Jemaah haji yang melakukan haji ifrad atau qiran, dikira masih terpakai niat haji masa atas kapal terbang Qarnul Manazil tu. Tak payah nak ulang niat lagi 8 bulan. Tak payah niat ulang lagi. Orang niat haji semula untuk tamattu', dia niat haji 8 bulan. Kita yang buat ifrad, kita yang buat qiran, tak payah niat apa-apa dah. Tunggu naik bas je lah. Mereka akan bergerak bersama dengan jemaah haji tamattu'. Bermula 8 bulan, tak ada beza lagi dah. Ifrad, tamattu', qiran. Jalan sama aja. Jalan perjalanannya adalah sama. Yang beza sebelum. Dia umrah dulu, haji dulu. Itu je. Okey. Sebenarnya wukuf Arafah. Ya. Sebelum ni. Ni yang ni. Kalau seorang jemaah dia masuk, dia ingat buat haji tamattu'. So dia buat umrah semula kan. Lepas tu dia buka fikiran, dia buat ifrad. Dia keluar pergi ke kanan tu kan. Okey. Untuk macam tu jawapannya tak boleh. Sebab bila dah niat umrah,
pada musim haji. Musim haji bila mula? 1 Syawal tu. Dalam 1 Syawal tu dia dah ada sekali umrah. Lepas tu dia nak buat ifrad, takkan jadi ifrad. Tetap jadi tamattu' sebab dah ada umrah tadi. Macam ni ceritanya, masuk dah niat umrah, selesai umrah baru nak buat haji, nak buat ifrad lah kononnya, takkan jadi, tak boleh. Tetap jadi tamattu' juga, dah kena dam. Okey, untuk tamattu' ada damnya. Bukan salah, tapi memang kena bayar dam. Bukan sebab salah. Bila dia buat tamattu', kena bayar dam. Seekor kambing. Bila dah niat nak buat tamattu' ni, siaplah duit RM400-500 untuk bayar kambing dam. Dan dam kena ingat, dan haji qiran. Qiran pun kena dam seekor kambing juga. Qiran pun, tak, lain. Yang katalah dia buat tamattu', niat pun di luar miqat terlepas, 2 kali dam. Niat tamattu' pun dah kena dam. Terlepas miqat pula, kena dam kerana terlepas miqat pula. Okey? Jadi bila niat tamattu', walaupun tak terlepas miqat, walaupun tak buat salah yang lain, dia hanya niat tamattu', dah kena dam. Memang macam tu peraturan yang Nabi tetapkan. Dia niat qiran, walaupun tak buat salah, memang kena bayar dam kerana qiran itu. Ya. Ifrad je tak kena dam. Haji ifrad tak kena dam. Okey. Mana tadi? Kita tengok wukuf Arafah. Kita sambung, akan datanglah ke wukuf Arafah ni. Buat nampak heavy dia hari ni. Berat semua menunduk ni kan. Agak ada soalan lain? Macam mana? Damnya. Okey. Untuk tonton yang niat tamattu', bukan niat tamattu' lagi dah. Maksud sekarang ni katalah confirm pergi haji, memang tabung haji akan minta izin kebenaran kita untuk potong siap RM500 kot. Adalah RM400 untuk dam. Katalah kita buat tamattu', memang di sana kita akan sahkan, ya saya buat tamattu', memang duit tu takkan boleh ambil balik lah untuk bayaran kambing. Okey. Katalah tuan-tuan buat ifrad, boleh tuntut balik. Wahai kaunter tabung haji, saya buat ifrad ni, saya nak minta balik duit tu. Dia akan pulangkan balik lah duit tadi. Refund balik dalam bentuk rial di sana. Memang dia akan potong siap, ya. Haji dia, okey. Katalah dia buat haji, semua dah habis, semua tawaf sa'i dah selesai, baru teringat niat dia tak sah, ataupun tak niat. Berarti haji dia sah tak? Tak sah haji dia. Dia dalam ihram, tak. Dia habis-habis lah. Maksudnya habis ihramnya. Cuma dari sudut adab, lebih baik dia ulang buat umrah sahaja. Tadi kira masuk dalam keadaan niat tak betul, ataupun cara tak betul. Jadi sekarang ni dia kena buat umrah pula untuk lengkapkan masuk tadi ni. Tapi tak kira haji lah, kira umrah je lah. Dapat umrah sahaja. Okey, ada soalan? Okey, akan datang kita akan mula daripada wukuf. Mula slide ni, wukuf. Dan sambung kepada Muzdalifah, kewajiban apa rukun-rukun yang lain. Okey. Wallahu a'lam.